Apa diorang ingat negara ni bapak diorang punya ke? Betul, aku faham. Apa kau cakap tu betul. Tapi kau nak suruh aku buat apa? Silakan, kau nak buat apa? Aduh, korang Betul. faham bahasa betul lah budak ni. Ada masa dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita kena buat satu perkara yang kita tak suka untuk kita teruskan. Dan pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia 30 adalah Saya pendiam. Saya rasa macam lakon tak berlakon tu lebih kurang sama je. Cuma saya tak takatlah dengan orang. Sebab kalau cakap, habislah kita punya pengasih. Anak kelahiran Kota Tinggi Johor ini sememangnya berbakat dari kecil lagi. Bermula dengan mewakili sekolah dalam pengucapan awam dan debat sehingga ke peringkat kebangsaan, Dr. Rosrin Subuh mula membina keyakinan untuk beraksi di hadapan khalayak. Satu insiden yang tidak dapat dilupakan ketika berada di Darjah 5 mencetus kesedaran mengenai bakat semula jadinya dalam bidang lakonan. So masa first time saya cuba duduk di depan kita punya kawan-kawan tu, disuruh jadi cikgu, suruh berlakon jadi cikgu. Sementara cikgu tu ada hal lain, jadi dia suruh kita ganti seperti macam dia lah. So bila saya jadi cikgu ni, pada masa tu saya rasa macam saya nak buat ikut suka hati saya lah. Dan saya pada masa tu saya pukul semua orang. Sebab saya rasa saya ada kuasa masa tu, saya pukul. Saya cakap, diorang tak senyap je, saya pukul. Jadi saya rasa macam tu boleh juga kita buat. Bila depan orang ramai ni, kita ada satu keberanian, lepas tu ada satu benda yang kita boleh buat depan tu. Kebolehan semula jadinya ini tambah mekar ketika di tingkatan 5 apabila menjayakan watak Han Jebat di dalam teater berkisar Hikayat Hantua karya agung Tun Sri Lanang yang diberi nafas baharu. Bagai itik mendapat air, beliau tidak menoleh ke belakang lagi dan memulakan perjalanan hidup barunya di pentas-pentas teater seluruh negara. Peluang-peluang berlakon ni memang dapat daripada sekolah. Saya boleh ingat lagi yang saya rasa macam terfikir ada bakat. Jadi darjah 6 tu cikgu nampak saya, dia kata kalau awak berani awak buat teater. So darjah 6 tu saya dah cuba lakon satu, masa tu kalau dekat Johor tu Si Bungkuk Tanjung Puteri. Saya tak dapat part besar sebab pendek, jadi ada orang yang lebih handsome pada masa tu, jadi dapatlah part kecil-kecil. Tapi part kecil itu pun kita supporting actor jugalah. Deng Alik, saya ingat lagi Deng Alik. So masa tu bersilat. Jadi bila peluang-peluang macam tu, saya pun tanyalah kita punya family macam mana nak bersilat, nak apa semua. Masa tu saya dah belajar dan saya seronok. Lepas tu ada peluang-peluang pada masa dulu adalah daripada pengangkap. Jadi malam pengangkap tu masa ada malam unggun api, masa camping, itulah peluang-peluang tu dia suruh buat satu sketsa pendek-pendek. So masa itulah saya dengan kawan-kawan mikirkan cari idea buat. Masa saya tingkatan 5 baru saya dapat expose pergi ke Kota Tinggi, pergi ke Johor. Jadi lingkungan saya tu memang kampung. Jadi idea-idea semua idea dari kampung. Sebab cikgu bila dah nampak kita aktif, dia pun suruh kita lah. Selepas tingkatan 4, tingkatan 5 tu, saya baru masuk drama. Pada masa tu juga saya banyak ada berlakon-berlakon cikgu suruh tu teater yang jadi kontroversi pada tingkatan 5 saya masuk. Itu jebat dengan tua, saya jadi jebat. Jadi pada masa tu idea-idea cikgu ni dah mula mencabar kita lah pasal tingkatan 5 kan. Jadi disqualified. Bila di peringkat negeri tu disqualified sebab kita buat jebat interpretasi yang luar daripada diorang punya kefahaman, luar daripada Melayu apa semua itu. Sampai tingkatan 6 pada masa tu saya dapat di peringkat kebangsaan dalam teater tu sketsa anti dadah. Itu menang di peringkat kebangsaan. Sketsa saja tapi dia kita buat dengan set dengan apa semualah. So tingkatan 6 rendah tu antara saya rasa pencapaian dan minat saya tu lebih fokus kepada drama, kepada lakonan. Tu semua lakonan lah. Ada juga peluang-peluang lain macam Hari Guru. Masa tu memang kita je lah. Cikgu tu fikir, okey, Rosdin, awak buat satu sketsa untuk guru, kita buat. Jadi bila pelajar ataupun pelajar lain, kawan-kawan kita sokong, jadi kita rasa, wah ini aku rasa boleh buat lah. Kita boleh buat. Jadi saya terus sampai tingkatan 6 tu barulah saya
pergi ke Johor Bahru, masuk dalam teater-teater pekan teater peringkat negeri, peringkat kebangsaan, pekan teater festival teater Malaysia lah sekarang ni lah. So saya bermula dengan teater juga. So bila bermula dengan teater-teater amatur ni, saya banyak campur dengan ni lah. So dengan orang-orang teater sendiri. Jadi teater-teater amatur ni dia tak ada basic belajar secara formal. So kita join dia, hari-hari kita duduk dengan dia, hari-hari lah kita belajar macam mana nak buat teater secara tu. So saya terfikir mesti ada satu tempat yang saya kena belajar lebih jauh lah. Keazaman untuk mendalami bidang lakonan telah membawanya ke ibu kota bagi melanjutkan pengajian di peringkat diploma, iaitu di Akademi Seni Kebangsaan yang kini lebih dikenali sebagai Aswara. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian dari ijazah sarjana muda sehinggalah ke peringkat kedoktoran di Universiti Tetua Negara, Universiti Malaya. Fokus penyelidikannya adalah teater tradisional Asia Tenggara. Dan setakat ini beliau telah mementaskan Mak Yung yang popular di Kelantan, Mek Mulung dari Kedah dan Utara Semenanjung, JK yang masih dipentaskan di Selatan Thai dan Kemboja, dan Mendu dari Kalimantan Barat dan Kepulauan Natuna, Riau, Indonesia. Walaupun sudah bergelar ahli akademik, fitrah dirinya sebagai seorang pelakon sekali-kali tidak disingkirkan. Dr. Rusdin akan memastikan persembahan yang terbaik setiap kali beraksi di depan kamera. Saya masuk degree dekat UM ni 3 tahun. Lepas tu master saya lebih kurang 5 tahun. PhD saya pun lebih kurang 5 tahun lebih tak. 6 tahun, 7 tahun juga. Sebab saya bekerja. Kerja saya pada masa tu adalah jadi kru. Kerja saya jadi tolong orang ni. So saya boleh bekerja dalam 4 benda dalam satu masa. Pagi saya boleh jadi buat grup untuk latihan. Petang saya boleh pergi tolong kawan saya berlatih dia punya teater. Malam tu saya boleh buat jadi kru. Lepas tu dalam masa yang sama saya buat proposal untuk dapatkan tu. So saya buat banyak benda yang saya rasa perlu survive. Dalam masa yang sama tu, apa aktiviti yang saya buat tu adalah membantu saya. Saya rasa saya boleh survive, tapi dalam masa yang membantu career saya tak tahu. Jadi apa-apa yang saya buat tu sebenarnya memang saya into dan saya minat, dan saya akan memilih benda-benda baru yang saya rasa saya perlu buat selain daripada duduk di dalam academician. So academician ni bagi saya satu seat yang membolehkan, membebaskan saya lebih banyak lagi saya boleh buat, dan saya boleh create something di dalam industri ini, terutama dalam bidang teater. Sebab bila saya fikir kebolehan dan saya punya kekurangan, saya rasa ada something benda yang perlu saya pilih yang tidak pernah orang buat. Kaedah-kaedah lakonan yang saya buat sebenarnya lakonan natural. Lakonan yang saya rasa macam saya tak berlakon pun, diorang kata saya berlakon. So bila saya tengok teater tradisional lebih rapat dengan benda ni. So saya pernah cuba sekali berlakon Mak Yung dalam Aswara dulu, berlakon Mak Yung. Dalam teori Mak Yung tu lakon tu tak ada praktis pun, tak ada latihan, terus dia buat. Jadi saya pun fikir, macam ni dia punya teori lah. Jadi saya pun cuba dalam keadaan tu, menjadi pula. Ramai datang, dan saya rasa ada satu jenis lakonan yang kita tak payah berlakon, orang nampak kita berlakon atas pentas pula. Jadi saya pun rasa okey, jadi teater tradisional ni ada satu jenis dan perkara yang unik lah. Jadi saya teruskan sampailah saya pergi melihat banyak teater tradisional. So melihat banyak teater tradisional di Asia Tenggara ni ada keunikan tertentu, dan style lakon dia memang tetap sama. So ada teori-teori yang dekat dengan teater tradisional ni, teori-teori macam teori performance, teori-teori persembahan yang barat dah tengok dah cuba mentafsir macam mana ritual dengan macam mana teater tradisional dianalisis menggunakan teori-teori dan memahami teater tradisional secara teori.
Jadi bila saya tahu benda-benda macam tu, saya rasa benda ni tak banyak dilakukan dekat Malaysia. Teori performance ni. Yang banyak praktikal diorang buat saja. Jadi apa yang saya fikir membantu dalam bidang akademik, saya create satu perkara berdasarkan research dan buat persembahan berdasarkan research. Jadi benda ni yang saya perdalami dan saya rasa menarik benda ni. Jadi dengan adanya saya bakat yang saya rasa saya boleh buat secara natural lakonan tu, saya rasa tak jauh lah dengan diri saya. Jadi bila tak jauh, saya teruskanlah bidang tradisional. So saya pilih bidang yang sebenarnya saya punya. Dia tak jauh. So research saya tu tak jauh daripada hidup dan diri saya lah. Kejayaan Dr. Rosdin Subuh merangkul gelaran pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia FFM ke-30 melalui filem Wan Tu Jaga arahan Namron. Dengan mengalahkan pelakon-pelakon lelaki tersohor negara, bukan sahaja membuka mata industri terhadap bakatnya, malah menjadikannya lebih bersyukur dan tambah bersemangat untuk menyumbang semula kepada masyarakat. Bagi saya bakat. Bagi saya bakat dan pilihan. Bakat dan pilihan tu perkara yang utama lah. Ada yang yakin dengan bakat tapi pilihan dan peluang dia tak ada, dia kena accept benda tu. Ada yang tak ada bakat tapi peluang dia ada, dia popular, dia duduk dalam bidang ni, duit banyak, dia pun kena accept. Jadi bukan kata betul tak betul, tapi perkara yang diperolehi dalam bidang ni selalunya berkeadaan macam tu. Okey, dalam keadaan saya rasa ada bakat, tapi peluang kadang-kadang tu saya tutup sebab saya rasa tak yakin dengan dengan diri kita boleh popular. Jadi saya memilih satu benda-benda yang mungkin jalan lain bagi orang, tapi sebenarnya dalam bidang yang sama. So saya tak melepaskan peluang saya untuk menunjukkan bakat saya. Kalau ada lakonan syuting, ada teater, saya tetap berlakon, terutamanya dalam bidang teater tradisional lah. Dalam filem, ada orang offer, ada orang nampak memerlukan saya punya bakat, saya tetap buat. Saya tak menolak disebabkan saya tu dah jadi academician. Saya tetap tu sebab itu aktiviti saya fikir. Tapi dengan jadual yang ketat lah, sampai sekarang ada yang kata macam Dr. Rosdin sibuk, kita tak panggil dia. Ada juga yang macam tu. Tapi itu bagi saya peluang yang saya tak dapat, tapi peluang benda lain yang saya dapat. Jadi orang macam pelajar ataupun orang yang nak cebur bidang-bidang macam ni, dia kena pergi kepada limit yang terakhir. Kadang-kadang pergi pada limit yang separuh, dia dah fed up dan dia tak dapat manis itu pada pertengah limit, dia takkan dapat. Jadi limit yang paling maksimum kita boleh pergi, kita jalan juga, akhirnya dia akan dapat. Tak semestinya popular, tak semestinya duit banyak, tapi dia akan dapat benda tu. Paling tidak dia akan dapat satu kepuasan. So nasihat saya tu tak jadi masalah bidang ni sekarang. Cuma macam mana bakat yang dia ada tu dia pilih, dan dia memang berdasarkan itu dia dapat peluang, dan dia kena nampak perkara-perkara ini dalam hidup dia dan dia teruskan kerana bakat tu. Tapi ada juga yang tak ada bakat tapi ada peluang. Cuma bagi saya, pandangan saya, bakat tu sangat penting. Kalau tak ada bakat, motivasi untuk dia pergi tu dia mungkin akan separuh jalan, mungkin dia akan corner benda lain, dia akan pergi ke bidang lain. Nasihat saya, jangan buat separuh jalan, sampailah ke saat akhir yang kita rasa macam kita tak tahu ujung tu, kita tetap buat. Dan perkara-perkara baik itu dia akan datang tanpa kita tahu pun. Kalau kita dah buat benda yang baik, insya-Allah benda yang baik akan datang. Kerja kita ni bukan main tembak-tembak orang tau.